Assalamualaikum, nama saya Muhammad Nur Afiq bin Nordin dan hari ini kami ingin membentangkan tajuk kami iaitu peranan generasi muda dalam pemilihan kepimpinan negara. Sebelum saya mulakan, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Nur Farisha Ayu binti Asrin, Alia Maisarah binti Abdul Samad, Muhammad Akmal bin Peter, Muhammad Nur Afiq bin Nordin, dan Muhammad Zulfakar bin Khairul Anwar. Pengenalan. Pada masa kini, Malaysia sebagai sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi dalam pemilihan kepimpinan di mana rakyat memiliki hak dan kebebasan untuk memilih wakil-wakil mereka. Perdana Menteri dilantik dari kalangan parti yang mempunyai kemenangan majoriti dalam pilihan raya umum. Generasi muda ialah penerus bangsa, iaitu generasi yang baik akan menghasilkan bangsa yang baik pada masa akan datang. Akan tetapi, isu yang timbul berkenaan generasi muda ialah banyak generasi muda tidak turun untuk mengundi. Hal ini kerana kita boleh lihat dari kenyataan yang dikeluarkan oleh penganalisis politik Universiti Sains Malaysia USM, Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, berkata daripada 54.92% keseluruhannya yang keluar mengundi yang direkodkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, peratus pengundi muda dianggarkan hanya di bawah 5%. Dalam pilihan raya negeri PRN Johor pula, pada 12 Mac, kadar peratusan keluar mengundi terutama bagi pengundi muda tidak seperti yang diharapkan. Isunya di sini adalah kita boleh lihat dari tahap kesedaran generasi muda untuk keluar mengundi masih di tahap kurang memuaskan. Keadaan ini disebabkan rasa protes anak muda terhadap keadaan politik negara dan mereka beranggapan kalau mereka sokong mana-mana pun parti, keadaan negara tetap sama. Mereka berfikiran begitu mungkin dipengaruhi oleh interaksi dengan orang tua mereka dan orang sekeliling. Kalau mereka dapat informasi yang tidak menarik sebegitu, sudah pasti mereka fikir buang masa saja untuk keluar mengundi. Oleh yang demikian, saranan kesedaran politik perlu diwujudkan dalam kalangan rakyat seawal 13 tahun supaya mereka mengambil bahagian dalam pilihan raya dengan turun mengundi. Hal ini kerana pemimpin muda dapat membantu memacu negara ke peringkat seterusnya. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti peranan generasi muda dalam pemilihan kepimpinan negara. Menurut Saidatul, Razli dan Derwana, mereka mempunyai potensi yang tinggi dalam memperoleh kemahiran serta pengetahuan untuk memimpin. Objektif kedua adalah untuk menanam sifat semangat jati diri bagi memantapkan sifat kepimpinan dalam generasi muda. Apabila generasi muda mempunyai semangat jati diri, ia dapat mengukuhkan hubungan yang positif di antara kepimpinan dan komitmen. Menurut Abdul Rahman dan Muhammad Zain, kajian ini adalah penting untuk mengetahui konsep pemilihan kepimpinan negara. Faktor yang mempengaruhi generasi muda dalam memilih kepimpinan negara serta peranan-peranan generasi muda dalam pemilihan kepimpinan negara. Terima kasih Muhammad Nur Afiq. Saya Muhammad Akmal bin Peter, nomor pelajar 2022782489 akan meneruskan pembentangan mengenai konsep pemilihan kepimpinan negara. Pertama sekali perlu untuk kita mendalami terlebih dahulu sistem demokrasi berparlimen di Malaysia. Umumnya untuk kita ketahui negara Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran Raja Berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Manakala parlimen merupakan sebuah institusi perundangan tertinggi di dalam negara yang berfungsi sebagai pengubat undang-undang. Parlimen Malaysia asasnya terdiri daripada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Manakala generasi muda juga perlu mengenali tokoh-tokoh pemimpin secara keseluruhan bagi menambah pengetahuan dan rasa tanggungjawab terhadap kepimpinan.
Generasi muda yang sentiasa peka kepada perubahan sistem pemerintahan dan sistem pentadbiran dalam negaranya dan juga antarabangsa adalah merupakan belia yang dapat diharap oleh pihak pemimpin. Seterusnya, pemilihan kepimpinan negara juga dapat dilihat daripada faktor kepimpinan parti politik di negara Malaysia yang menjadi tumpuan pengundi termasuklah generasi muda. Parti politik umumnya ialah satu badan orang-orang yang bersatu untuk bersama membina kepentingan negara melalui prinsip-prinsip tertentu yang mereka setujui bersama. Kepimpinan dalam parti politik memainkan peranan penting dalam menentukan calon yang akan dipilih sebagai Perdana Menteri dan memimpin kerajaan persekutuan. Pemilihan pemimpin parti politik seperti presiden atau pengerusi parti melibatkan proses dalaman parti yang melibatkan ahli-ahli parti dalam mengundi untuk calon mereka yang mereka anggap paling sesuai untuk memimpin. Keupayaan seorang pemimpin parti politik dalam membawa persatuan, memperoleh sokongan anggota parti dan memperlihatkan kebolehan kepimpinan yang baik akan mempengaruhi keputusan dalam pemilihan kepimpinan parti politik. Oleh itu, faktor kepimpinan dalam parti politik memainkan peranan penting dalam pemilihan kepimpinan negara di Malaysia, baik dalam pemilihan pemimpin parti politik sendiri maupun di dalam pilihan raya umum di mana rakyat memilih parti politik yang mereka percayai. Mempunyai kepimpinan yang baik untuk memerintah negara, dalam konteks ini generasi muda khususnya akan menilai kepimpinan seseorang dalam parti politiknya dalam memilih kepimpinan negara. Akhir sekali, kepimpinan berasaskan etnik dan agama. Pemilihan kepimpinan negara juga dipengaruhi oleh faktor etnik dan agama. Di Malaysia, faktor etnik dan agama memainkan peranan dalam pemilihan pemimpin. Hal ini disebabkan oleh kepelbagaian etnik dan agama di negara ini, serta kesedaran akan kepentingan mewakili dan melindungi kepentingan setiap kumpulan dalam masyarakat. Pada tahap politik, terdapat parti-parti politik yang mengidentifikasikan diri mereka berdasarkan etnik dan agama tertentu. Parti-parti politik ini seringkali mendapatkan sokongan dari kumpulan etnik atau agama yang mereka wakili. Dalam pemilihan umum, pemilihan seringkali mempertimbangkan faktor etnik dan agama dalam membuat keputusan mereka untuk memberikan sokongan kepada parti politik tertentu. Selain itu, faktor etnik juga berperanan dalam pembentukan koalisi politik di Malaysia. Koalisi politik seringkali mengintegrasikan parti-parti politik yang mewakili kumpulan etnik yang berbeza untuk memperoleh sokongan yang lebih luas dan mencapai kuasa politik. Itu sahaja daripada saya, akan saya serahkan pembentangan kepada pembentang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Farisha Ayu binti Asrin, nombor pelajar 2022931109. Saya akan membentangkan faktor-faktor yang mempengaruhi generasi muda dalam memilih kepimpinan negara. Pertama sekali, nilai dan kepercayaan. Nilai dan kepercayaan yang ditanam dalam masyarakat tempatan dan juga keluarga memainkan peranan yang sangat penting. Pandangan mereka tentang isu sosial, politik, dan moral mungkin dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang calon pemimpin dan keputusan yang mereka buat apabila mereka memilih pemimpin negara. Kepercayaan dan nilai berfungsi sebagai panduan moral dalam kehidupan seseorang. Generasi muda yang dididik dengan prinsip moral akan lebih cenderung untuk memilih calon pemimpin yang berprinsip, jujur dan bertanggungjawab. Mereka akan memilih pemimpin yang berpegang kepada etika dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Selain itu, nilai dan kepercayaan seseorang mempunyai kaitan rapat dengan identiti budaya mereka. Generasi muda cenderung untuk mengekalkan dan memperkukuh identiti mereka, dan mereka cenderung untuk mencari orang yang memahami dan menghormati kebudayaan mereka. Kajian persepsi belia terhadap isu politik dan dasar kerajaan Malaysia yang dijalankan oleh Junaidi 2012 mendapati terdapat kriteria penting pemimpin yang disokong oleh generasi muda. Kriteria tersebut adalah jujur dan amanah, mempunyai karisma dan ketokohan, mementingkan perpaduan kaum dan agama, mempunyai pendidikan yang tinggi, dan pemimpin tersebut adalah daripada golongan orang muda. Ciri-ciri tersebut dilihat oleh pengundi dapat menyerlakan tokoh kepimpinan seseorang pemimpin yang mereka pilih di samping mempunyai personaliti yang baik.
Seterusnya, isu-isu kontemporari. Isu-isu kontemporari seperti perubahan iklim, keadilan sosial, hak asasi manusia dan kestabilan ekonomi mempengaruhi pandangan generasi muda terhadap kepimpinan negara. Mereka mungkin memilih pemimpin yang komited untuk menyelesaikan masalah. Generasi muda lebih cenderung untuk menyokong pemimpin yang mempunyai dasar dan tindakan yang lebih jelas untuk melindungi alam sekitar. Generasi muda menyadari bahawa hakikat mereka akan berdepan dengan akibat perubahan iklim yang akan berterusan. Oleh itu, mereka lebih cenderung untuk memilih pemimpin yang mempunyai strategi dan inisiatif untuk menangani perubahan iklim dengan berkesan untuk menjamin masa depan yang stabil. Generasi muda juga menganggap keadilan sosial sebagai faktor penting dalam memilih kepimpinan negara. Seringkali generasi muda sensitif terhadap ketidakadilan sosial yang wujud dalam masyarakat. Mereka menyadari diskriminasi, ketimpangan ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia. Pandangan mereka terhadap mereka yang mereka pilih dipengaruhi oleh masalah ini. Mereka mungkin mencari calon yang berdedikasi untuk melawan ketidakadilan sosial dan memastikan semua orang mempunyai pandangan dan peluang yang sama. Generasi muda juga semakin prihatin tentang perlindungan hak asasi manusia. Pemimpin yang memahami dan komited terhadap hak asasi manusia mungkin menarik generasi muda untuk menyokong mereka. Pendidikan tentang nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia mempunyai kesan yang ketara terhadap cara fikiran generasi muda. Kanak-kanak yang dibesarkan dalam persekitaran yang menggalakkan kesetaraan, keadilan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia cenderung untuk memilih pemimpin yang mengambil kira nilai-nilai ini juga. Akhir sekali, dari segi kestabilan ekonomi, peluang pekerjaan dan kesejahteraan ekonomi generasi muda dipengaruhi oleh kestabilan ekonomi. Generasi muda mungkin menghadapi kesukaran dalam mencari pekerjaan yang baik dan berpendapatan stabil jika ekonomi tidak stabil. Oleh itu, mereka cenderung untuk memilih pemimpin yang mempunyai kebijaksanaan dan strategi yang boleh meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan peluang ekonomi. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih Nur Farisha Ayu di atas pembentakan yang menarik sebentar tadi. Saya Muhammad Zulfakar bin Karo Anwar, nomor matriks 2022-958479. Seterusnya akan menerangkan dengan lebih lanjut mengenai peranan generasi muda dalam pemilihan kepimpinan negara. Apakah peranan generasi muda? Antara peranan generasi muda dalam pemilihan kepimpinan negara adalah dengan melaksanakan tanggungjawab mengundi. Hal ini dikatakan demikian kerana melaksanakan tanggungjawab mengundi memainkan peranan penting sebagai ejen perubahan dalam pembentukan negara yang lebih baik. Dengan mengundi, generasi muda dapat mempengaruhi dasar-dasar negara melalui pemilihan wakil-wakil yang mempunyai visi dan matlamat yang sejajar dengan kehendak dan keperluan mereka. Melalui penglibatan dalam proses pemilihan umum, generasi muda dapat memberikan suara mereka untuk membawa perubahan positif dalam masyarakat dan sistem politik negara. Seterusnya, melaksanakan tanggungjawab mengundi juga membantu membangunkan keupayaan kepimpinan generasi muda. Dalam proses pemilihan umum, generasi muda perlu mempelajari isu-isu politik dan sosial semasa, menganalisis dasar-dasar calon serta mengambil keputusan yang berpandukan kepada visi dan matlamat yang dikehendaki. Melalui proses ini, mereka memperoleh kemahiran kepimpinan seperti pemikiran kritis, analytical dan kecekapan membuat keputusan. Ini memberi mereka keupayaan untuk berfungsi sebagai pemimpin yang berdaya saing dan memberi sumbangan positif kepada pembangunan negara. Bukan itu sahaja, melaksanakan tanggungjawab mengundi juga membina kesedaran politik yang tinggi di kalangan rakan sebaya. Dengan mengambil bahagian dalam proses pemilihan umum, generasi muda menjadi sumber maklumat dan penjelasan tentang politik kepada rakan sebaya yang mungkin kurang memahaminya. Ini membantu meningkatkan kesedaran politik dalam kalangan generasi muda secara keseluruhan. Mereka dapat berbincang, bertukar pendapat dan membangkitkan isu-isu penting dalam masyarakat. Dengan membangun kesedaran politik yang tinggi, generasi muda dapat mendorong penglibatan politik yang lebih aktif dan memberi suara mereka dalam pembentukan dasar-dasar negara yang lebih baik. Peranan generasi muda yang seterusnya dalam pemilihan kepimpinan negara adalah generasi muda harus celik politik. Celik politik boleh dikatakan sebagai kesedaran politik dan pemahaman terhadap sistem politik dalam kalangan generasi muda. Hal ini kerana celik politik dalam kalangan generasi muda memberikan kesan positif yang signifikan terhadap sistem politik dan pentadbiran negara. Ia meningkatkan kualiti kepimpinan,
mempengaruhi dasar dan keputusan politik, menggalakkan partisipasi warga serta menjaga keadilan dan integriti. Generasi muda yang celik politik membawa perubahan positif dan memainkan peranan penting dalam memastikan keadilan, kesaksamaan dan kemajuan negara. Di samping itu, celik politik menjadikan pengundi belia lebih matang dan lantang bersuara mengenai isu-isu yang dihadapi, bahkan cenderung untuk tidak terpengaruh oleh sentimen politik perkauman. Dalam masyarakat yang celik politik, generasi muda memahami betapa pentingnya memilih pemimpin berdasarkan kualiti dan dasar yang baik, bukannya semata-mata berdasarkan faktor perkauman. Mereka mampu melihat melampaui perbezaan etnik dan memfokuskan perhatian kepada isu-isu semasa seperti ekonomi, pendidikan, kesihatan dan keadilan sosial. Dengan sikap yang matang dan lantang bersuara, pengundi belia ini dapat memberi tekanan kepada pemimpin politik untuk menyediakan solusi yang berkesan dan merangkumi kepentingan semasa lapisan masyarakat. Kesedaran ini juga membantu mengurangkan pengaruh politik perkauman dan membina masyarakat yang lebih inklusif dan harmoni. Setakat itu sahaja penerangan saya, dan seterusnya saya serahkan kepada pembentang yang terakhir untuk menyimpulkan pembentangan ini. Nama saya Alia Maisara binti Abdul Samad. Saya akan meneruskan dengan kesimpulan. Apa yang kita faham tentang generasi muda adalah bermaksud generasi muda seperti remaja, anak muda atau pemuda yang sedang membentuk dirinya. Peranan generasi muda adalah penting dalam memilih pemimpin supaya berpotensi untuk menjadi pemimpin negara melalui kesedaran, kebudayaan dan perkembangan diri bagi mewujudkan pembangunan nasional di mana diperlukan pemuda yang berakhlak mulia, bertanggungjawab, bijak dan berdikari serta profesional. Tambahan pula, ekonomi kita akan lebih stabil dan mempunyai hubungan demokratik yang kukuh kerana adanya kepimpinan generasi muda yang hebat. Apa yang kita lihat, ramai dalam kalangan anak muda di Malaysia berpotensi menjadi pemimpin hebat jika diberi peluang dan digilap dengan cara yang betul. Generasi muda akan menjadi aset yang tidak ternilai harganya. Ini dapat dijelaskan bahawa bakat pemimpin muda perlu diiktiraf melalui keterbukaan mereka dalam menyertai mana-mana parti. Mereka perlu menghargai juga jasa dan pengorbanan pemimpin terdahulu dan bekerjasama dalam mencapai satu matlamat untuk membawa negara ke arah yang lebih baik. Bagi cadangan kajian lanjutan, yang pertama untuk peranan generasi muda adalah melalui peranan media. Media merupakan jenis alat komunikasi untuk menyampaikan maklumat dengan cepat dalam kalangan kaum muda. Media massa juga didefinisikan sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan antara manusia. Media massa berfungsi untuk menyampaikan maklumat melalui media cetak iaitu surat khabar atau majalah yang menyampaikan maklumat tentang kebaikan memupuk sifat kepimpinan dalam generasi muda. Contohnya, surat khabar atau majalah yang dapat menyiarkan semangat kepentingan patriotisme dalam kalangan generasi muda. Dengan adanya media, remaja dapat menggunakan media untuk membantu mereka memahami apa yang terdapat di persekitaran mereka. Seterusnya, media juga dapat memberikan peranan dalam generasi muda dalam cara media elektronik dalam penyampaian melalui media radio, televisyen atau video dengan cara menarik serta mempamerkan kepentingan generasi muda dan cara memupuk sifat tanggungjawab untuk menjadi pemimpin yang hebat dalam kalangan muda. Media elektronik dapat menyuburkan dan meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat. Sebagai contoh, menyiarkan iklan melalui televisyen yang menunjukkan semangat patriotisme kepada negara. Cadangan kajian lanjutan yang kedua ialah peranan aplikasi teknologi maklumat melalui media sosial. Apabila adanya media sosial, para pengguna boleh menghuraikan pendapat masing-masing dan dapat berkomunikasi ke satu dunia tanpa halangan. Contoh media sosial yang terkenal dalam generasi muda yang digunakan ialah seperti Twitter, Instagram dan Facebook. Media sosial juga boleh dijadikan sebagai platform di mana tercapainya perkongsian ilmu atau maklumat yang sangat berguna bersama rakan-rakan media sosial yang lain. Apabila generasi muda saling berkongsi ilmu dan pendapat, ini merupakan suatu kelebihan kepada pengguna-pengguna media sosial untuk bertukar-tukar pendapat selain menimba dan berkongsi ilmu baharu di laman maya.
Dengan kejadian ini, kita dapat melahirkan generasi muda yang berpengetahuan aras tinggi pada masa depan. Sekian, terima kasih.